Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semalam kita dah pergi di topik 5.1 iaitu jirim dalam alam. Dalam topik tersebut kita dah tahu apa itu jirim. So jirim adalah sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang lah. Okay, contohnya benda yang hidup ialah haiwan, tumbuhan, manusia. Untuk benda yang tidak adalah kesemua peralatan barang yang seharian kita lah. Semua itu mempunyai jisim yang sendiri dan juga boleh memenuhi ruang. Juga kita juga ada lihat benda jisim dan juga yang bukan jirim dan juga yang bukan jirim. Okey, yang jirim seperti tadilah sebut contoh benda yang punya jisim. Bagi benda yang bukan jirim ialah seperti cahaya, haba dan juga bayang-bayang. Mana hanya boleh melihat, tidak mempunyai jisim dan juga tidak boleh memenuhi sesuatu ruang tersebut. Sebagai contoh, kalau kita pasang lampu di dalam sebuah bilik, dia tidak dapat mengira berapakah jisim cahaya yang berada dalam bilik tersebut, dan cahaya itu juga tidak boleh memenuhi semua ruang dalam bilik tersebut. Kita hanya boleh melihat cahaya tersebut tapi tidak boleh memenuhi ruang. Dan kita telah masuk kepada sifat fizik jirim, sifat kimia jirim. Sifat fizik adalah kualiti yang dapat dikenal pastilah dengan menggunakan 5 indera manusia. Tadi kita dapat merasa, kita dapat pegang, kita boleh menyentuh, boleh melihat, dan kita juga boleh mengukur berapakah jisim jirim tersebut. Untuk sifat fizik pula, untuk sifat kimia pula, tindak balas jirim tersebut, tindak balas kimia jirim tersebut lah, kan apabila jirim tersebut menjadi yang membentuk satu bahan berubah menjadi bahan yang lain. Sebagai contoh jirim ais batu apabila dicairkan akan berubah kepada bentuk yang berbeza, iaitu menjadi air putih. Dan sifat kimia ini bergantung pada tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Jadi hari ini kita akan melihat bab 5.2 iaitu 3 keadaan jirim. Okey. Jirim kita tahu iaitu semua benda yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Jadi jom kita lihat apa itu 3 keadaan jirim. Sebelum itu kita lihat kepada teori kinetik jirim. Kinetik ini adalah pergerakan. Jadi teori pergerakan jirim. Tahukah anda, jirim terdiri daripada zarah-zarah yang amat kecil. Zarah-zarah ini disebut sebagai atom ataupun molekul. Zarah ni kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. Jirim terdiri daripada zarah yang amat kecil. Kalau manusia contoh terdiri daripada sel yang banyak seperti yang kita telah belajar waktu bab 2. Manusia terdiri daripada sel-sel yang banyak. Jirim terdiri daripada zarah-zarah. Jadi zarah-zarah itu umpama sel dalam jirim tersebut lah. Okey, sebenarnya zarah-zarah ini sentiasa bergetar dan bergerak secara rawak. Okey, pergerakan ni kita akan lihat selepas ni. Zarah-zarah, macam mana zarah ini bergetar dan bergerak secara rawak. Zarah-zarah ini sentiasa berlanggar antara satu sama lain dengan dinding bekas. Contohnya kita masukkan air di dalam sebuah beaker, zarah-zarah air itu akan sentiasa berlanggar dengan dinding beaker tersebut. Okey, kemudian kelajuan zarah bertambah apabila suhu jirim bertambah. Ini contoh juga, kita panaskan air di dalam beaker. Jadi kelajuan zarah-zarah air itu akan bertambah apabila air tersebut dipanaskan, bergerak semakin laju. Sebelum ni kalau dia bergerak secara sederhana, apabila kita panaskan, kelajuan zarah-zarah di dalam air tersebut akan bertambah selepas suhu jirim bertambah. Okey. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak kepada semua arah. Okey. Ini adalah contoh zarah-zarah lah. Ini zarah yang berada dalam kotak ni.
dia berbentuk beginilah, bulat ini, dan dia akan bergerak secara rawak. Dia bergerak berlanggar-langgar dengan dinding bekas tersebut. Nah, apabila kita panaskan, bagian itu kita panaskan kotak ni, suhu dia meningkat, dan maksud atom-atom zarah-zarah ni akan bergerak lebih pantas daripada yang asal. Okey, barulah kita masuk pada apakah itu 3 keadaan jirim. Okey, keadaan jirim terbahagi kepada 3, iaitu pepejal, cecair dan gas. Pepejal ni contoh dia mudah lah. Meja, kerusi semua tu dalam bentuk pepejal, maksudnya punya bentuk yang tetap, keras. Cecair ni boleh jadi air, boleh jadi alkohol, dan boleh asid pun dalam bentuk cecair juga. Apa yang cair tu adalah dalam bentuk cecair lah. Keyword dia adalah cair. So cecair ni mestilah cair. Okey, seterusnya gas. Gas ni sebagai contoh oksigen, karbon dioksida. Walaupun kita tidak dapat melihat gas, namun kita boleh menghidu bau gas. Jadi itu dah menepati syarat jirim, iaitu kita boleh mengesan dengan menggunakan 5 deria manusia. Kita boleh menghidu gas, dan gas juga boleh memenuhi ruang. Sebagai contoh, apabila gas ditiupkan ke dalam balon, balon akan mengembang. Itu memberi contoh dan membuktikan bahawa gas boleh memenuhi ruang. Dan gas juga mempunyai jisim. Walaupun mungkin korang tak tahu, yang gas juga mempunyai jisim. Contohnya sebelum ni kita lihat kepada muka surat 140 buku teks. Kita letakkan 2 balon yang sama berat. Okay. Kemudian satu balon kita cucukkan dengan sebilah jarum, jadi balon yang pecah akan jadi lebih ringan, dan balon yang rod kayu tersebut akan jadi tak seimbang lah bila satu balon pecah dan satu balon mempunyai gas. Balon yang mempunyai gas itu lebih berat daripada balon yang tidak mempunyai gas. Ini membuktikan bahawa gas mempunyai jisimnya yang sendiri walaupun kita tidak dapat melihat. Okey. So dari segi bentuk, pepejal mempunyai bentuk tetap lah. Macam contoh lampu, meja, emas, dia mempunyai bentuk yang tetap, tak boleh. Bermaksud dia mempunyai bentuk lah, petak ke segitiga. Bentuk cecair pula mengikut bentuk bekas yang diisi. Contoh kita masukkan dalam beaker, air itu dimasukkan dalam beaker, air itu akan mengikut bentuk beaker. Kalau dimasukkan dalam silinder penyukat, maka air akan mengikut bentuk silinder penyukat lah. Begitu juga dengan gas, mengikut bentuk bekas yang diisi. Sebagai contoh, balon tadilah. Balon bulat, bila kita isikan gas, jadi gas pun akan bentuk bulat lah, mengikut bentuk balon tersebut. Kalau balon yang panjang, maka akan bentuk panjang. Kalau balon yang bulat, akan bentuk bulat. Okey, dari segi jisim, kesemua keadaan jirim mempunyai jisim yang tetap. Tak kisah dalam dia berbentuk pepejal, cecair ataupun gas, semuanya mempunyai jisim yang tetap. Isi padu. Dari segi isi padu, pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Maksudnya, kita tahu kan, tak cari isi padu. Kalau untuk kita cari isi padu cube, panjang kali lebar kali tinggi. Okey, maksudnya isi padu tetap lah, yang isi padu yang tetap. Untuk cair juga mempunyai isi padu yang tetap. Walaupun kita pindah air itu ke measuring, ke silinder penyukat ataupun ke burette, isi padunya tetap sama. Jika kita mempunyai air sebanyak 25 ml, jika dipindahkan dalam beaker pun dia akan jadi 25 ml. Dipindahkan ke dalam silinder penyukat pun akan jadi 25 ml. Berbeza dengan gas, gas mengikut isi padu bekas. Ke bekas tersebut yang isi padu 20 cm3, maka gas tersebut akan jadi 20 cm3 lah.
Contoh, kita masukkan dalam helium niukait yang besar 20 ml. Maksudnya isi padunya akan mengikut bekas helium niukait tersebut lah, iaitu 20 cm3. Sebenarnya ketumpatan tadi kita tahulah ketumpatan apa, kita dah belajar suatu bab 1. Yang lebih tumpat akan berada di bawah dan yang kurang tumpat akan terapung di atas. Okey, pepejal ketumpatannya adalah tinggi lah. Contohnya kalau kita masukkan sebiji batu di dalam air, mestilah batu tu lebih tumpat. Jadi tumpatan dia tinggi lah sebab dia satu pepejal. Cecair pula sederhana. Sebab cecair ni ada yang lebih tumpat daripada pepejal, ada yang kurang tumpat. Contoh cecair yang kurang tumpat ialah minyak. Kan kita boleh asingkan minyak dengan air. Bila kita campurkan minyak dengan air, minyak akan berada di atas kerana minyak kurang tumpat daripada air. Minyak pun salah satu contoh cecair juga. Okey, gas. Gas ketumpatan dia sangat rendah. Dan ni bila terapung lah, kita pun tahu gas mestilah berada di udara, betul tak? Dia terapung. Jadi dari itu dia menggantikan